Hai murid, cikgu ingin membincangkan mengapa ramai di antara murid menghadapi masalah nak menjawab soalan dalam peperiksaan, iaitu soalan matematik tambahan. Sama ada soalan itu daripada kertas 1 ataupun kertas 2. Salah satu punca masalahnya ialah kegagalan murid memahami kandungan soalan. Keduanya, kegagalan murid mengaitkan soalan berkenaan dengan tajuk yang dipelajari. Ini adalah punca utama masalah kegagalan murid menjawab soalan dalam peperiksaan. Bagaimana nak mengatasinya? Cara mengatasi adalah 1. Murid-murid perlu mempelajari asas satu-satu topik dengan selengkapnya. Semua formula-formula yang terlibat dalam tajuk itu kalau boleh dihafal. Kemudian, murid-murid perlu membiasakan diri membuat soalan-soalan ataupun lebih kita kata latihan tubi. Perlu diulang banyak contoh soalan untuk mantapkan diri ataupun memahirkan diri. Masalah murid adalah, murid-murid memang menghadapi beban sebab bukan satu mata pelajaran yang saja dipelajari oleh murid-murid. Murid-murid perlu mempersediakan diri untuk menghadapi mata pelajaran yang lain juga. Tapi beza mata pelajaran matematik tambahan ini ialah matematik tambahan perlukan latihan yang bertubi. Baru murid-murid akan menjadi mahir. So ini adalah tip utama kalau murid-murid nak berjaya dalam matematik tambahan. Satu saja. Pertama, murid-murid perlu mempelajari dengan baiknya, memahami dengan baiknya tajuk, semua perkara yang terlibat dalam tajuk berkenaan. Kedua, menggunakan apa yang dipelajari itu dalam menyelesaikan soalan. Okey, cikgu menggunakan soalan di belakang ini untuk membantu murid-murid apakah yang perlu murid-murid lakukan sekiranya murid-murid nak menjawab soalan dalam peperiksaan. Tak kira ia daripada kertas 1 maupun kertas 2. Okey, perhatikan soalannya. Okey. Gambar rajah di bawah menunjukkan satu lengkung, Gambar rajah di bawah menunjukkan satu lengkung yang mempunyai fungsi y sama dengan 3 per kurungan 2x kuala 1 kuasa 2, dan lengkung itu melalui satu titik A, melalui satu lengkung ini yang mempunyai fungsi y sama dengan 3 per kurungan 2x kuala 1 kuasa 2, lengkung ini melalui satu titik A yang koordinatnya 1, 3. Okey, so ini adalah penerangan berkenaan dengan soalan. Ini adalah penerangan. Okey, sekiranya murid-murid sudah mengenal soalan, sebelum menjawab, murid-murid perlu mengaitkan soalan daripada penerangan yang murid-murid fahami, daripada penerangan yang diberikan. Sekiranya murid-murid sudah faham, apa yang perlu lakukan ialah murid-murid perlu mengaitkan soalan ini dengan tajuk. Dalam satu tajuk diajar banyak perkara. Okey, sekarang kita dah tahu tajuknya ialah tajuk differentiation, iaitu berkaitan dengan dy over dx. Tapi bila sebut dy over dx, bukan satu perkara diajar dalam differentiation yang melibatkan dy dx, banyak perkara. So,
Seterusnya, walaupun murid faham soalan, kandungan soalan, dan mereka dah mengaitkan soalan dengan tajuk iaitu differentiation melibatkan dy dx, tapi mereka perlu menentukan subtopik ataupun formula mana ataupun benda-benda ataupun perkara-perkara mana yang perlu diguna pakai untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, untuk itu murid-murid perlu tumpukan apakah soalannya. Tadi ialah penerangan soalan. So, penerangan soalan adalah untuk mengenal tajuk. Untuk mengenal bahagian mana dalam tajuk itu dan formula mana kita akan gunakan dalam tajuk itu, kita perlu memahami ataupun perlu mengetahui apakah kehendak soalan. Ataupun apakah yang mereka suruh mencari ataupun diminta mencari. Okey, kita teruskan soalan. Okey, bahagian seterusnya perhatikan. Okey, find the equation of the tangent. Maksudnya mencari persamaan tangent untuk lengkung ini. Okey, so find the equation of the tangent to the curve at point A. Iaitu soalannya. Tadi penerangan soalan. Tetapi apa yang dikendaki dalam soalan itu ialah dalam soalan itu murid diminta menghasilkan satu persamaan melibatkan garis tangent. Sekarang murid daripada penerangan awal soalan itu murid sudah mengenal tajuk. Tajuknya ialah differentiation melibatkan dy dx. Okey, sekarang mengikut kehendak soalan ataupun apa yang diperlukan dalam soalan ini, perkara mana yang mereka minta cari. Okey, daripada soalan itu meminta murid untuk menghasilkan satu persamaan melibatkan tangent pada lengkung itu. They ask to find equation of the tangent to the curve. Okey, sekarang kita tahu nak selesaikan soalan ini, murid-murid perlu menggunakan yang penting ataupun yang perlu digunakan daripada tajuk differentiation ataupun dy dx. Okey, bahagian mana dalam tajuk itu kita akan kaitkan. Kalau masih ingat, sebab itu cikgu kata kita dah mengenal tajuk tak cukup. Bahagian mana kita perlu pakai untuk menyelesaikan soalan? So, nak menyelesaikan soalan ini, kita perlu kaitkan dy dx dengan lengkung dahulu. Iaitu, kalau masih murid ingat lagi, dalam differentiation dy dx, salah satu kegunaan dy dx adalah untuk mencari fungsi gradient function, iaitu salah satu kegunaan differentiation iaitu dy dx ialah untuk mencari fungsi kecerunan. Okey, bagaimana? Semasa murid-murid diajar dekat sekolah, iaitu berkenaan dengan tajuk differentiation, cikgu memperkenalkan sekiranya dalam graf ataupun dalam gambar raja ada satu lengkung dan lengkung ini fungsinya y equals to b over ax n, katakan contoh. Dan bagaimana kita akan gunakan dy dx untuk menentukan kecerunan untuk lengkung, iaitu kecerunan pada titik yang berada di atas lengkung. Sekiranya kita nak tentukan kecerunan pada garis lengkung ini, murid-murid perlu ingat, iaitu untuk mencari kecerunan ataupun gradient pada titik ini, kita perlu menggunakan dy over dx, iaitu kita panggil ini sebagai
fungsi kecerunan ataupun gradient function. Okey, perhatikan di sini. Okey, kita dah mengenal subtajuk. Okey, sekarang murid-murid dah tahu nak selesaikan soalan ini. Ya, soalan ini dikaitkan dengan tajuk differentiation dy dx. Okey, dalam tajuk dy dx, bahagian mana perlu dikaitkan? Ya, iaitu menggunakan differentiation dy dx untuk menentukan kecerunan. Ya. So untuk menentukan kecerunan, ya kita perlukan dy dx. Okey, bagus. So sekarang murid-murid sudah mengenal tajuk. Okey, dalam kandungan dalam tajuk itu subtopik mana kita ataupun benda mana kita akan gunakan. Okey, so di sini didapati untuk menyelesaikan soalan ini murid-murid perlukan dy dx. Maksudnya kalau diberikan y, bagaimana nak menentukan dy dx. Okey, bagus. Tapi baru kita faham soalan dan apa yang perlu kita lakukan untuk menjawab soalan. Tapi kalau sekiranya murid berkenaan gagal mencari dy dx daripada y yang diberikan, inilah puncanya mengapa walaupun murid-murid faham soalan, boleh kaitkan soalan dengan tajuk, dan dalam tajuk subtopik mana ataupun formula mana nak kaitkan, masalahnya ya seperti mana yang cikgu sebutkan, mereka gagal mempelajari asas. So sekiranya kalau murid ini gagal menukarkan y ini menjadi dy dx, maka tidaklah kita ataupun murid berkenaan menjawab soalan ini. So sebab itu nasihat cikgu, murid-murid perlu mempersiapkan diri dengan mengulang kaji atau mempelajari tajuk itu sebaik mungkin. Asas itu sangat-sangat penting. Setiap bentuk, maksudnya dalam differentiation, setiap bentuk y yang diberikan. So, murid-murid perlu melakukan berbagai ataupun berbilangan contoh soalan melibatkan y yang berbagai bentuk dan bagaimana nak tukarkan menjadi dy dx. Okay, itu adalah asas yang kukuh. Kita perlukan asas yang kukuh dalam satu-satu tajuk. Baru kita boleh kaitkan dengan soalan. Sekiranya gagal daripada y diberikan kepada dy dx, maka soalan ini tidak boleh diselesaikan. Untuk pengetahuan murid-murid, soalan ini adalah soalan kertas 1 yang memberikan markah 4. Sekiranya gagal menjawab, maka 4 markah dalam kertas 1 hilang. Okey, so sebab itu cikgu kata kita tidak boleh ataupun kita mengambil ringan. Okey, ataupun kita hanya tumpu ataupun hanya memilih beberapa soalan sahaja. Okey, kita teruskan. Okey, so sekiranya kita nak selesaikan, ya, kita perlu tukarkan y yang diberikan kepada dy dx. Selepas kita mendapati boleh dapat dy dx, ya, kita akan gunakan dy dx untuk mencari kecerunan pada tiga ini untuk lengkup. Selepas kita tahu berapakah nilai gradient di sini ataupun kecerunan di sini, baru kita boleh menentukan. Ini tangent. Baru kita boleh menentukan, okey, apakah persamaan untuk garis tangent ini. So garis tangent adalah garis lurus. So apabila kita nak mencari persamaan garis lurus,
yaitu seperti mana yang diminta dalam soalan ini. Maka nak tentukan persamaan ini, ia perhatikan untuk garis lurus y sama dengan mx plus c. So, untuk menentukan ini, kita perlukan kecerunan. Dan juga di mana garis lurus itu menyilang pada taksi y, iaitu c. So, pertama sebelum kita tentukan c, kita perlu menentukan gradient. Dari mana kita memperoleh gradient ini? Ya, kita akan memperoleh ini daripada kecerunan lengkung ataupun gradient bagi lengkung di titik ini. Dan dari mana kita memperoleh gradient ini? Ya, daripada dy dx yang dipelajari dalam tajuk differentiation. Tengok. So, ini adalah bagaimana soalan ini perlu difahami sebelum dijawab. Okey, so ulang kali ya. Soalan menentukan persamaan tangent. Tangent maksudnya garis lurus. So, kita memahami garis lurus, bentuk persamaannya y sama dengan mx tambah c. So, sebelum kita menentukan nilai c, ya, nilai kecerunan ataupun gradient perlu ditentukan. Dari mana kita akan memperolehi kecerunan ini? Ya, kita akan kongsi ataupun garis lurus ini akan kongsi kecerunan untuk lengkung ini di titik ini. Sebab di sini di titik ini kecerunan lengkung ataupun gradient of curve sama dengan kecerunan untuk tangent, yaitu gradient of tangent. So, di sini pada titik ini, ya, murid-murid sudah pun belajar, yaitu kecerunan, okey, lengkung, yaitu gradient of curve equals to gradient of tangent. So, untuk menentukan, so kita perlukan gradient ini kan, yaitu kecerunan. So, ya, kita perlukan, kita berdapati daripada gradient lengkung berkenaan. Okey, dari mana kita memperoleh gradient lengkung ini? Ya, daripada dy dx. So, seterusnya, apa yang perlu murid lakukan ialah murid-murid perlu mencari dy dx dahulu daripada y yang diberikan. Okey. Bukan, okey, mengapa panjang lebar begini? Sebab ini adalah sesi ataupun perjumpaan untuk menerangkan. Okey, bukanlah kita akan seperti ini masa peperiksaan, tidak, ya. Ini untuk tujuan perbincangan saja. Okey, sebab itu cikgu cuba gunakan sebaik mungkin ataupun cikgu cuba ataupun mengajar, menerangkan murid-murid sebaik mungkin. Okey, bagaimana suatu-suatu soalan itu perlu dipelajari ataupun persediaan yang perlu dilakukan oleh murid-murid untuk menjawab satu-satu soalan. Okey ya. Okey, kita teruskan ya. Okey, so sekarang cikgu dah terangkan berkenaan dengan tangent curve dengan differentiation dy dx. Okey, sekarang seperti yang cikgu maksudkan, walaupun kita faham semua ini, sekiranya murid-murid gagal menukarkan y yang diberikan ke bentuk dy dx, masih murid-murid tidak boleh menjawab soalan ini. So, bahagian yang paling kritikal di sini ialah yaitu bagaimana nak menentukan ataupun menghasilkan dy dx sekiranya y diberikan. Okey, sebab itu cikgu kata mengulang kaji asas perlu lengkap. Satu-satu tajuk itu perlu 100% persediaan, ataupun tajuk itu perlu difahami 100%. Bukan hanya tumpu pada benda yang faham saja, yang mudah faham, okey. Yang susah ataupun kurang jelas, kurang faham, abaikan, tidak boleh. Okey, sekarang kita tumpukan sekiranya y diberikan, bagaimana kita nak tukarkan dy dx. Okey, kita teruskan ya.
Okey. So bahagian sekarang ialah bahagian kritikal untuk menyelesaikan soalan ini. Sebab sekiranya murid-murid gagal menukarkan Y yang diberikan dalam bentuk dy dx, maka gagallah murid-murid nak menjawab soalan ini. Okey, sekarang kita bincangkan bagaimana nak mencari dy dx daripada Y yang diberikan. So, dalam silibus ataupun dalam sukatan pelajaran berkenaan dengan tajuk differentiation ini, banyak bentuk Y diberikan dan bagaimana nak menentukan dy dx bergantung kepada bentuk Y yang diberikan. Okey, perhatikan di sini Y yang diberi adalah 3 per dalam kurungan 2x tolak 1 kuasa 2. Kalau murid-murid gagal memahami ataupun gagal menghasilkan dy dx daripada Y yang diberikan, maka soalan ini tidak boleh dijawab. Okey, bagaimana kita nak tukarkan? Okey, ada banyak. Okey, bergantung kepada Y yang diberikan, bentuk Y yang diberikan. Ada banyak bentuk Y dan cara nak menghasilkan dy dx. Okey, untuk bentuk ini Y yang diberikan ini, bagaimana kita nak mengaitkan daripada banyak-banyak Y dan menukarkan kepada dy dx, mana satu kita boleh kaitkan? Okey? Okey. Cuba kita ingat balik, Okey, kalau Y sama dengan AXN, iaitu AXN ini adalah dalam bentuk 2x tolak 1 kuasa 2. Contoh ya, cikgu nak ingatkan balik. Okey, ini adalah bentuk Y dan bagaimana kita nak tentukan dy over dx. Ya, kalau masih ingat, murid-murid akan menggunakan chain rule method. Dalam chain rule method itu ada bentuk ataupun cara penyelesaian gantian, iaitu mereka akan gantikan yang terdapat dalam kurungan ini dengan T dan menghasilkan dt over dx. Kemudian Y akan menjadi dalam sebutan T, so mereka akan dapat dy over dt. Dengan mempunyai dy over dt dengan dx dt over dx, mereka akan mencari dy dx. Cikgu kurang faham, cikgu. Ya, sekiranya apa yang cikgu maksudkan itu murid-murid faham, murid-murid tahu bagaimana nak menggunakan. Tapi murid-murid tak tahu, kurang faham. So apa yang cikgu maksudkan itu tidak faham sebab tidak dalam bentuk tulisan. Okey, so dalam chain rule method ini ada dua cara. Satu asas, satu ialah bentuk we call simple versions. Okay, simple versions ini, okay, ataupun bentuk mudah ini kita guna pakai dalam soalan. Tetapi semasa belajar chain rule method ini, kita akan belajar dengan menggunakan cara penggantian. Itu asas. So, akan digantikan dengan T dan dari situ kita akan mendapat dy dx. Tapi yang itu adalah langkah panjang. Okey, kalau kita gunakan asas yang langkah panjang itu akan merugikan. Okey, merugikan. So sebab itu ada satu lagi selepas kita mempelajari asas, iaitu cara mengganti untuk mencari dy dx. Ya, murid-murid juga diajar bentuk mudah, ringkas, we call simple version. Okey, mengapa? Sebab semasa menjawab soalan peperiksaan, masa yang diperuntukkan untuk satu-satu soalan itu perlulah singkat. Kita tidak boleh memperpanjangkan masa. Nanti ya tak cukup membuat soalan-soalan yang seterusnya. So disebab itu di sini kita akan guna pakai yang simple version itu, iaitu bentuk mudah untuk menentukan dy dx daripada Y yang diberikan. Okey, bagaimana? Okey, ikut cikgu. Okey. Pertama, keseluruhan ini, iaitu keseluruhan ini kita bawa ke atas seperti mana kita nak bentuk Y sekiranya kita nak gunakan chain rule method.
So bila cikgu bawa ke atas, yang ini sudah menjadi 3 kurungan 2x tolak 1 negatif 2. Okey, masih ingat tak? A over bn, bawa ke atas menjadi A B negatif n, basic index. Okey, ya kita sudah pakai di sini. Okey, kita teruskan sekarang. So sekarang kita sudah pun menghasilkan bentuk di mana kita boleh gunakan chain rule method. Sekiranya murid gagal mempelajari yang cara mudah itu, simple version itu, terpaksalah murid-murid perlu gunakan cara asal ataupun original version yang asal, bentuk asal, iaitu menggantikan yang terdapat dalam kurungan ini sebagai T dan Y itu ditukarkan menjadi sebutan Y, D. So, Y dalam sebutan T akan menghasilkan dy over dt. T yang kita ganti tadi dalam sebutan X, so maka kita akan dapat dt over dx. So, kita akan gunakan chain rule method, iaitu dy over dx equals to dy over dt times dt over dx. Inilah yang disebutkan chain rule method. Inilah disebutkan chain rule method. Tapi panjang asalnya, ganti dan mengambil masa. So kita tidak boleh kerugian masa semasa peperiksaan. So kita perlukan masa singkat, perlu menjawab dalam masa yang singkat supaya kita boleh tunggu untuk soalan-soalan yang lain. So atas sebab itu kita gunakan simple version. Okey, simple version bagaimana? Ya, begini, ikut cikgu. Okey. Dalam simple version ini, okey, mudah, pantas, masanya singkat. Okey, bagaimana? Ya. Kita akan lakukan dy over dx sama dengan, okey, perhatikan, salin 3, bawa negatif 2 ke depan. Mengapa? Ya, sekiranya y adalah axn, dy over dx adalah n bawa ke hadapan dan x n minus 1. Ini asas dia, differentiation. So itu yang kita guna pakai di sini. So kita gunakan asas ini. So cikgu letakkan a ya. Kemudian yang ini, n ini bawa ke depan. Ya, n ini dibawa ke depan. So negatif 2. Okey. Dalam chain rule method, selepas kita bawa n ke depan, yang dalam kurungan itu perlu ya dicari dy dx. Yang ini, yang dalam kurungan ini perlu cari dy dx. So differentiation. So kita perlu lakukan differentiation khas untuk yang terdapat dalam kurungan. Dan bagaimana kita akan tulisnya? Ya begini, yaitu d over dx kurungan 2x tolak 1. So maksud di sini yang dalam kurungan ini sudah untuk di differentiate. Faham? Okey. Seterusnya salin seperti yang terdapat dalam kurungan, yaitu 2x tolak 1. Kemudian n minus 1. So negatif 2 tolak 1. Okey, so inilah yang cikgu maksudkan yang bentuk mudah chain rule method itu. Tengok, pantas kita dapat masa yang singkat. Okey, kita teruskan penyelesaian. So dari sini kita dapati darab akan menjadi negatif 6. Okey, differentiate yang ini. So di sini bentuk ini kalau kita nak differentiate, ataupun dalam bentuk ini kalau kita nak tentukan dy dx, yang ini perlu dy dx. Dan yang ini perlu dicari dy dx secara berasnya. So dy dx untuk yang ini, yang dalam kurungan ini, iaitu 2x. Okey? Ya, apabila dah ataupun differentiate, okey, ataupun tukar jadi dy dx, 2x itu akan menjadi 2. Ya. So 2. Kemudian tolak 1. So kita perlu differentiate tolak 1 ini. Ya, dalam differentiation asas, ya, dalam semasa belajar asas differentiation itu dy dx itu, sekiranya y itu adalah satu nombor, y itu adalah satu nombor, apabila
mencari dy dx untuk nombor berkenaan, ia akan menjadi sifar. So atas fahaman itu, apabila tolak satu ini ditukarkan menjadi dy dx, ia akan menjadi kosong. So bila kita melakukan dy dx ke atas ini ataupun kita lakukan differentiation ke atas, unsur-unsur yang terdapat dalam kurungan ini yang tinggal adalah 2, kita kata 2x menjadi 2 dan tolak 1 menjadi kosong. So di sini menjadi 2. So yang ini sudah pun kita differentiate ataupun kita sudah menjadi daripada y menjadi dy dx. Yang ini sudah pun ditukar menjadi dy dx. So kita salin 2x tolak 1 negatif 3. Okey, sekarang apa kita buat? Okey, yang ini kita bawa ke bawah. So sekarang murid akan dapati negatif 12 6 negatif 6 darab 2 negatif 12 per 2x tolak 1 bawa ke bawah jadi kuasa 3 positif. So sekarang kalau inilah y, inilah dy over dx. Okey, perhatikan. So sekarang baru kita berjaya menukarkan y menjadi dy over dx. Okey, belum. Okey, baru kita cari dy dx. Dy dx ini apa sekarang? Ya, sekarang dy dx ini dalam soalan akan menjadi gradient function. Apa yang kita cari tadi ialah untuk menentukan kecerunan ataupun gradient bagi bengkok ini pada mana-mana titik, kita perlu gunakan dy dx ini. So sekiranya cikgu nak tahu berapakah nilai kecerunan, ya, berapakah nilai kecerunan di titik A ini, ataupun kalau cikgu nak menentukan gradient pada titik ini dalam bentuk nombor, ya, nilai x di titik ini yaitu 1, kita akan gantikan di sini. So apabila x1 ini cikgu gantikan dalam gradient function ini, so gradient function ini akan memberikan satu nombor. Nombor itu adalah nilai gradient bagi lengkuk pada titik ini. Okey? Okey, kita teruskan ya. So sekarang kita padamkan semua ini. Okey, kita teruskan penyelesaian. So di sini kita dapati dy over dx adalah negatif 12 bahagi dengan 2x tolak 1 kuasa 3. Okey, sekarang daripada y, perhatikan sekarang cikgu dah tukarkan jadi dy dx. Dan dy dx ini adalah, ya, kita dapati dy dx ini adalah gradient pada titik A. Dy dx ini adalah gradient pada titik A. Bagaimana nak menentukan dalam bentuk nilai, berapa nilai dia? Kalau menentukan dalam bentuk nombor nilai, maka dalam fungsi gradient ini, nilai x di titik A yaitu 1 akan digantikan. Okey, sekarang kita akan gantikan ya. Okey, kita gantikan. So, negatif 12. Okey, 2. X tadi berapa? 1. Kita gantikan 1. Tolak 1 keseluruhan kuasa 3. Okey, so sekarang kita perolehi 12 negatif 12. 2 darab 1. 2. Tolak 1. 1. 1 kuasa 3, 1. So, ulang balik, 2 darab 1 ialah 2. 2 tolak 1 ialah 1. 1 kuasa 3 ialah 1. So, maksudnya adalah negatif 12 per 1. So, seperti mana sedia maklum, biasanya bentuk ini kita akan tulis hanya sebagai negatif 12. Okey, sekarang kita dah menentukan nilai, iaitu pada titik A kecerunan
ialah ataupun kecerunan lengkung pada titik A adalah negatif 12. Okey, dia negatif 12. Okey, sekarang bagaimana kita akan menggunakan gradient lengkung ini untuk mencari soalan dalam menjawab soalan, iaitu mencari persamaan untuk garis tangent. Tangent ialah y equals to mx plus c. So m untuk tangent itu kita sudah pun perolehi, ya. So tangent maksudnya ialah garis lurus yang akan menyentuh, garis lurus akan menyentuh lengkung pada titik A. So maksud di sini cikgu ulang balik, masih ingat tak? Ya, kita tahu di tempat ini kecerunan lengkung adalah sama dengan kecerunan tangent. So sekarang kecerunan pada titik A iaitu negatif 12 adalah kecerunan untuk garis tangent iaitu negatif 12. Okey, boleh tak kita tentukan sekarang apakah persamaan garis tangent? Ya, garis tangent ialah satu garis lurus. So untuk menentukan garis lurus, garis lurus mestilah dalam bentuk y equals to mx plus c. Kita teruskan penyelesaian. Okey, so sekarang kita akan selesaikan mencari persamaan garis tangent. So y sama dengan mx plus c. So m berapa? Negatif 12. So y adalah negatif 12x tambah c. Okey, perhatikan di sini. Bagaimana kita guna pakai differentiation yang kita belajar, iaitu bahagian chain rule method dalam menjawab soalan SPM kertas 1 yang melibatkan differentiation. Okey, so perhatikan nak menjawab satu-satu soalan, apa yang perlu murid-murid ataupun mempelajari, persediaan murid-murid. Okey, kita habiskan sebelum kita. Okey, cuba kita habiskan ini. Okey, so sekarang cikgu dah menentukan gradient. So sekarang C perlu ditentukan. Okey, ini biasalah kan, masa tingkatan 4. Okey, kalau masih ingat, kalau murid-murid masih ingat masa dalam matematik, murid-murid diajar bagaimana menghasilkan persamaan garis lurus, straight line equation, y equals to mx plus c. Okey, ataupun di matematik tambahan, ADMAX, iaitu coordinate geometry. Di situ pun murid-murid diajar bagaimana nak menghasilkan satu garis lurus, iaitu y equals to mx plus c, straight line equation, y equals to mx plus c. So dalam menggunakan itu, cikgu nak tentukan c. Nah, untuk tentukan c ini, nilai y, nilai x perlu diganti. Dari mana kita akan ganti nilai y, x ini? Ya, daripada nilai koordinat yang diberikan, So dari sini kita dapati x adalah 1, y adalah 3. So y 3, kita gantikan y 3, negatif 12, x berapa? X 1. Okey, tambah c. So 3 sama dengan negatif 12 tambah c. Okey, sekarang perhatikan. So c adalah, pindahkan tolak jadi atau negatif jadi positif. So 3 tambah 12, 15. Okey, C pun kita sudah perolehi. So maka apakah persamaannya? Ya, persamaannya adalah y sama dengan negatif 12x tambah 15. Okey, so inilah jawapan. Equation of tangent to the curve at point A. Ini adalah jawapannya, yaitu y sama dengan negatif 12x tambah 15. So ini adalah cara penyelesaian untuk soalan yang cikgu ambil untuk dibincangkan. Memang panjang perbincangan kita. Bukan apa, cikgu hanya nak terangkan kepada murid-murid. Pada awal kan cikgu kata mengapa murid-murid gagal menjawab soalan dalam peperiksaan walaupun murid-murid juga melakukan ulang kaji. So, ulang kaji yang
murid-murid lakukan ialah ulang kaji untuk peperiksaan. So, murid-murid hanya membuat ulang kaji bila peperiksaan dah dekat. So, persediaan murid yang lakukan itu adalah tak cukup, tak lengkap. Tak sebenarnya. So, sepatutnya apa murid-murid lakukan? So, persediaan itu ialah satu persediaan yang berpanjangan. Mesti berpanjangan. Okay, constant study. Sebab itu orang kata yang pelajar-pelajar yang constant study ini akan mempunyai keputusan yang baik ataupun mereka boleh menyelesaikan sebarang soalan yang diberikan. Sebab constant study maksudnya ialah murid-murid akan mempelajari tajuk berkenaan daripada A ke Z. Maksudnya setiap perkara yang diajar dalam topik itu akan dipelajari. Bukan memilih yang senang, tinggalkan yang susah. Itu adalah murid-murid yang boleh mencapai keputusan yang baik. Constant study. Okay, lagi satu maksud constant study ialah bukan setakat memahami tajuk itu cukup. Ya, cikgu kata kalau nak pandai ataupun nak jawab soalan, tajuk itu perlu dipelajari, iaitu A to Z. Setiap perkara dalam tajuk itu dipelajari. Ya, saya pelajar, saya dah sediakan. Saya dah buat ulang kaji, I know what from A to Z about topic differentiation ini. Itu tak cukup. Constant study ini selepas memahami tajuk berkenaan dan setiap perkara dalam tajuk itu, benda-benda itu perlu dipraktis. Yang dipelajari itu perlu dipraktis. Praktis itu berpanjangan, continuous. So, murid-murid perlu memilih soalan dan mempersiapkan diri, membiasakan diri, menggunakan apa yang dipelajari untuk menjawab soalan. Ini kita panggil constant study. Sekiranya murid mempunyai sikap begini ataupun persediaan begini, murid tak perlu risau menghadapi peperiksaan pada bila-bila masa. So, constant study ini ialah key, kunci untuk kejayaan. Bukan dah dekat periksa baru nak buat ulang kaji. Itu bukan kunci kejayaan. So, kunci kejayaan ialah satu pembelajaran yang berterusan, constant study. So, seperti mana yang cikgu maksudkan tadi, so dalam mempelajari satu-satu tajuk, so tajuk, asas tajuk itu perlu difahamkan daripada A to Z. Kandungan tajuk itu perlu dipelajari, difahami daripada A to Z. Selepas itu, murid-murid perlu rajin pakai apa yang dipelajari, apa yang difahami dengan membuat latihan berterusan. So, ini adalah tip untuk mencapai keputusan yang baik dalam matematik tambahan. So, satu saja. Pertama, tajuk perlu dipelajari. Setiap kandungan dalam tajuk itu perlu dipelajari, difahami. Kemudian, apa yang dipelajari, difahami itu dipraktiskan, diguna pakai dengan membuat soalan-soalan begini. Okay. So, dengan membuat soalan ini, tengok apakah pengetahuan yang ada. Tengok berapa banyak perkara yang perlu digabungkan, perlu diguna pakai untuk menyelesaikan soalan ini. Bukan satu benda saja boleh selesaikan soalan ini, tak. Ya, tajuk satu saja. Tajuk satu apa? Differentiation, dy dx. Itu tajuk satu saja. Tapi kandungan-kandungan yang terdapat dalam tajuk itu, ada bahagian-bahagian, bukan satu bahagian, banyak bahagian kita guna pakai di sini. Kita perlu faham tajuk itu dengan betul dan guna pakai. So, praktis itu yang sangat penting. So, inilah kita panggil tip constant study, constant practice. Okey, latihan bertubi yang berpanjangan.
akan memastikan murid-murid memperolehi markah yang bagus dalam peperiksaan. Terima kasih. Sekiranya murid-murid mendapat kebaikan daripada video ini, sekiranya pelajar pertama kali melihat video cikgu dan berpuas hati dengan penerangan penjelasan yang cikgu berikan, boleh subscribe channel cikgu dekat YouTube. Dan untuk menonton video-video ataupun penerangan-penerangan soalan yang lain dalam bentuk video, so tolong tekan bell button itu, loceng itu, supaya murid-murid akan mendapat notifikasi apakah keluaran video channel cikgu dalam YouTube. Ulang balik. So terima kasih.